Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi di atas limpah dan kurnianya dapat kita hadir bersama-sama di majlis perasmian Festival Taman Kuala Lumpur 2023 pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin hadirat sekalian, pertama-tamanya izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, yang meluangkan masa untuk menyempurnakan majlis pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam majlis ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Yang Amat Berhormat pada Menteri terhadap usaha yang dijalankan oleh DBKL untuk mempromosi gaya hidup dan inisiatif baru bagi membersih, mencantik dan mengindahkan lagi Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia. Saya juga ingin merakamkan perhargaan kepada Institut Arkitek Landskap Malaysia, Persatuan Arboris Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Mara dan kumpulan Local Agenda 21 yang turut bekerjasama dengan DBKL bagi memastikan pengisian festival ini seiring dengan objektif yang menyasarkan Festival Taman Kuala Lumpur ini dapat membawa impak positif kepada semua pengunjung. Setinggi-tinggi perhargaan juga diucapkan kepada barisan para penaja yang berbesar hati menaja Festival Taman Kuala Lumpur 2023 ini. Hadirin hadirat sekalian, seiring dengan inisiatif The United Nations Sustainable Development Goals, penganjuran festival ini dilihat mampu untuk meningkatkan kesedaran ahli masyarakat berkenaan kepentingan, peranan dan fungsi taman-taman awam dalam menyumbang kepada kelestarian kesihatan, kesejahteraan dan kemakmuran kualiti kehidupan di bandar. Sememangnya Pelan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 dan Pelan Tindakan Iklim Kuala Lumpur 2050 menggesa pelibatan semua untuk mengubah gaya hidup mereka ke arah mengurangkan pengeluaran karbon di Kuala Lumpur. Usaha ini juga dapat mengimbangi kepesatan pembangunan ekonomi dan pembangunan fizikal sambil mengekalkan kualiti alam sekitar. DBKL menyasarkan 14 meter persegi ruang hijau bagi seorang penduduk Kuala Lumpur. Penanaman pokok-pokok pelbagai spesies yang sedang dijalankan oleh DBKL sudah tentu ianya dapat memberi cooling effect, menurunkan suhu bandar dan menambah kehijauan sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Saya percaya dan yakin keadaan ini akan menghasilkan kualiti hidup di kawasan persekitaran menjadi lebih bersih, indah dan segar. Pembabitan NGO dan penduduk tempatan dalam projek pertanian bandar dan rangkaian pocket parks yang dibina di sekitar Kuala Lumpur oleh DBKL turut menyumbang meningkatkan kualiti hidup. Hadirin hadirat sekalian, Festival Taman Kuala Lumpur 2023 9 hari ini menawarkan pelbagai aktiviti dan pengisian menarik kepada para pengunjung. Bertemakan laman seni dan flora Malaysia, pengunjung akan disajikan dengan keindahan flora yang unik daripada pelbagai spesies yang terdapat di Malaysia. DBKL mengalu-alukan
kunjungan ke Festival Taman Kuala Lumpur 2023 ini. Kami percaya dengan pelbagai pameran, aktiviti dan pengisian menarik ini, ia akan menyuntik minat pengunjung-pengunjung yang lebih mendalam terhadap bidang lanskap yang boleh digunakan bagi menghias kawasan taman, kawasan halaman rumah dan juga ruang-ruang balkoni rumah berbilang tingkat. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi perhargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Isteri Perdana Menteri kerana sudi hadir bersama-sama menyempurnakan majlis ini. Setinggi perhargaan juga kepada semua Dev-Dev Terhormat dan tetamu-tamu jemputan yang lain serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi majlis melangkah kini masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis yang penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan perasmian sempena dengan majlis berlangsung pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih atas inisiatif atau ikhtiar Yang Maha Raya menjalankan satu khidmat yang penting. Kerana apa makna dan arti kota dan bandaraya? Ia memberi keselesaan kepada rakyat, memberikan suatu gambaran, bukan saja gambaran tetapi keselesaan dalam arti kata kehidupan, perimbangan di antara bangunan fizikal dan alam semula jadi dan kehijauan. Bila saya sebut hijaunya menarik kerana hadis Nabi Muhammad SAW dari Sa'id Al-Khudri itu ditekankan tentang keindahan dan hijau. Baik, Mark Twain, salah seorang pemikir Barat, bila dia sampai ke Washington DC di peringkat awal, di mana gedung-gedung telah dibangunkan sebagai ibu negara Amerika Syarikat, dia gunakan mengikut pengamatan dia bandar yang tersergam tetapi culturally barren. Maknanya dari segi pemerkasaan budayanya itu lengang. Dan sebab itu kita yang belajar dari pengalaman kota-kota besar dulu mesti pastikan belum sangat terlambat, walaupun kalau ikut pandangan saya agak sedikit terlambat, kerana perancangan dulu itu kadang-kadang merobohkan hutan kesemuanya dan mementingkan perniagaan semata tanpa perimbangan. Padahal kalau dalam kita faham dalam kehidupan, apatah lagi dalam agama, bila kita sebut keseimbangan itu ummatan wasata, keseimbangan itu iman dan ilmu, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, dan man and nature. Ini pernah dikupas oleh salah seorang pemikir dan sarjana Islam terkemuka, Hussein Nasr, dalam Man and Nature. Dari ummatan wasata itu, kalau kita faham, dia suatu pendekatan di mana kita mengawal keseimbangan, maintain the equilibrium. Dan kalau kita hanya menjurus ke satu bidang, bangunan semata-mata, plot ratio bukan menjadi soal, maka kita lihat umpamanya keadaan
tidak terkawal, dan lebih parah bila ada kesenjangan, ya. Kerana kota juga menzahirkan kawasan sesak, kawasan miskin bandar yang disebut slums. Maknanya perancangan kita ada kelemahannya. Kita bangunkan bangunan yang sergam indah, projek-projek mega, kerana itu perlu untuk membangunkan. Tetapi kita lupa bahawa yang bekerja itu juga memerlukan perumahan. Jadi perumahan ketinggalan. Jadi akhirnya bila nak bangunkan perumahan, kos sudah meningkat, kos tanah melambung tinggi. Jadi sebab itu perancangan dari kota-kota besar ini sangat penting. Saya katakan tidak terlalu terlambat, tetapi sudah tenat kita mau bangunkan perumahan rakyat, kosnya itu terlalu tingginya kerana kita tidak menetapkan kawasan-kawasan dari awal untuk perumahan rakyat, ya. Kita hanya fikirkan gedung-gedung, kerana gedung-gedung itu kadang-kadang memberikan pulangan yang lebih baik. Lupa bahawa manusia yang bekerja itu bukan semuanya pemilik gedung. Ini hal-hal yang saya minta semua majlis perbandaran memerhati dan cuba menyelesaikan. Dan sebab itu di antara gagasan awal saya di Jabatan Wilayah Persekutuan, Ketua Pengarahnya ada dan Bandaraya, dan apatah lagi dengan kerjasama Menteri Komeng KPKT, itu memastikan ada perimbangan yang baik, ya. Perimbangan yang disebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah jadikan umat ini umat yang seimbang, umat yang tahu di antara keperluan dunia, keperluan akhirat, yang menjaga keharmonian dan keadilan, yang menjaga kepentingan pembangunan dan kepentingan rakyat, yang menjaga alam sekitarnya. Sebab itu disebut man in nature. Kalau ini dicapai, barulah disebut syuhada'a 'alan nas, baru jadi contoh kepada umat manusia kesemuanya. Kita harus, saya katakan, dalam usaha kita termasuk di Bandaraya, dan saya banggalah, ya, kerana kejayaan Pesta Taman ini, kerana kita mahu kota-kota kita itu kota yang tersergam dengan bangunan mercu tanda tinggi, tetapi juga yang indah dengan sebagai taman. Jadi kota itu taman. Jadi terima kasih kepada Datuk Bandar dan seluruh jentera yang menjayakan bukan saja projek ini. Projek ini hanya sebagai pemangkin untuk memastikan ada kesedaran yang meluas termasuk di kalangan rakyat, tanaman-tanaman. Dan saya usulkan kalau ada tanah bukan saja bunga tapi juga di kawasan-kawasan yang boleh terkawal itu sayur-sayuran, ya, supaya dapat kita bantu mengurangkan tekanan kos sara hidup ini. Kepada Datuk-Datuk Bandar yang lain yang hadir, saya ucap terima kasih. Dan saya percaya, saya pun lalu Petaling Jaya tentu lebih sukar kerana tanah lapang buat taman itu dah tak banyak, tapi Shah Alam dapat berkembang. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah waktu ini supaya kita dapat betul-betul jadikan pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya ini baru memenuhi maksud Madani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.